أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam, yang amat pemurah lagi amat mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Akan engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang betul, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah merkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kita teruskan ulang balik tafsir Al-Quran. Mengapa diulang balik sampai acak kali? Quran adalah mukjizat ilmu, petunjuk Allah sehingga hari kiamat. Baca Quran walaupun 1000 kali, akan tetap ada perkara baru kita akan bertemu. Betul-betul Quran adalah mukjizat ilmu. Tiap-tiap ayat dia mukjizat ilmu. Quran adalah ilmu Allah, kalam Allah, kalimah Allah. Disebut satu saja kalimah, tafsir kalimah itu, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafada al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Kalau sekiranya lautan-lautan itu dawat, semua lautan yang ada dalam dunia ni, semua lautan, disebut dalam ayat yang lain 7 lautan, tambah laut lagi. Semua lautan itu airnya dah didakwat untuk tulis kalimah Allah. Nescaya semua lautan itu kering. Semua lautan itu kering, habis dakwat lautan itu. Tak cukup lagi. Kalau tambah berkali ganda lautan itu pun, kalimah Allah tidak habis. Ini hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Quranul Karim adalah ilmu Allah, yang diakui oleh orang kafir sehingga hari ini. Sehingga orang-orang kafir yang ditugaskan untuk mengkaji Al-Quranul Karim pada awalnya untuk melawan Islam, yang dikaji terjemahan saja, belum kaji hak asal dia. Belum kaji asal dia, baru kaji terjemahan. Terjemahan tu pun tak akan nak banyak ilmu dah. Ada terjemahan tu menyeleweng pula, cuba nak seleweng, tapi tak boleh nak seleweng semua. Di sana ada perkataan-perkataan dalam Quran yang tak boleh nak terjemah dalam semua bahasa yang ada dalam dunia. Tak boleh terjemah. Tidak ada perkataan yang mampu nak terjemah perkataan ini. Ada perkataan dalam Quran. Dia antara perkataan Allah. Perkataan Allah tak boleh terjemah. Dengan Tuhan, dengan God, Khadaya, bahasa Parsi, ataupun apa sahaja bahasa. Khadaya. Orang Parsi, orang Urdu kata Khadaya. God. Apa bahasa lain pun. Terjemah. Tak siapa hakikat perkataan Allah. Perkataan Allah. Perkataan jihad. Jihad dalam Islam terjemah dengan perang. Tak betul, bukan perang saja. Dengan perjuangan, tak betul, bukan perjuangan saja. Nak terjemah dengan apa? Tak boleh. Tak ada perkataan yang boleh mengganti kalimah-kalimah yang ada dalam Quran, yang boleh memenuhi makna kalimah itu. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Jangan buat kira hak dini hak belajar ilmu salah tu baca keluar Allah baliklah, itu orang mengarut akak tak betul. Setengah tu ngaji dengan hak bal-balah ni.
Setan tolong pula. Setan nak sangatlah. Sebut titik lah. Bismillah. Dalam bismillah, bismillah dalam titik, semua dalam titik belaka. Itu dah sah. Buat benda kepala je. Awak duduk baca-baca. Belajar hakikat dengan bahasa Arab. Bahasa Al-Quranul Karim. Bahasa ahli syurga pada hari kiamat kelak. Bahasa rasmi pada hari kiamat. Bahasa Al-Quranul Karim. Bila Nabi dan sahabat-sahabat dia menyusun Al-Quranul Karim, Al-Fatihah dijadikan surah yang pertama. Padahal bukan ayat-ayat yang pertama diturunkan. Ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Oleh kerana itulah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ulama khilaf, adakah bismillah daripada Fatihah? Ada ulama kata bismillah daripada surah Fatihah dan semua awal-awal kecuali surah Bara'ah. Ada ulama mengatakan bukan permulaan surah-surah Quran. Dia adalah Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam Quran bismillahirrahmanirrahim. Ulama mengatakan permulaan surah Fatihah saja bismillah. Ada kata tidak. Semua mengatakan, walaupun yang kata tidak masuk dalam Fatihah mengatakan sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Datuk Imam Masjid Mekah tak baca bismillah. Tak baca bismillah, mazhab dia tak baca bismillah. Tapi baca juga senyap-senyap kerana sunat. Yang kata tak wajib dia pun sunat. Cuma yang je. Ada jenis tu aling gong, orang kata gong. Nak tunjuk tahu sangat lebih pada orang lain. Tak baca bismillah. Hak sunat pun tak berbuat juga. Pasal apa nak tunjuk lebih? Ni tak pagar gawa. Tok Imam Masjid Mekah pun baca juga. Ada kan kita dengar orang bunyi supaya kata bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar juga. Kerana ulama yang mengatakan bukan bismillah, bukan Fatihah itu pun mengatakan bismillah ni sunat dibaca. Tapi mazhab Syafi'i wajib. Bismillahirrahmanirrahim sebahagian bersurah Al-Fatihah. Mengikut mazhab Syafi'i wajib. Kerana Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim, maka jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebahagian Al-Fatihah kena baca. Mazhab lain yang baca itu bab lain. Dan kita disuruh bila baca Quran dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala. Aku minta pemeliharaan Allah Ta'ala. Aku minta jagaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga aku, lindung aku daripada syaitan yang dirujuk, yang direjam, yang dikutuk, yang dilaknat. Dengan sekerah-kerahnya asal kerja dengan batu. Kalau boleh nampak syaitan nak kerja dengan batu pun. Dengan cakap, dengan ucapan, rejam. Yang dikutuk, dilaknat dengan sekerah-kerahnya. Kerana syaitan ini mengganggu manusia. Mengacau manusia. Iblis dan bala tenteranya, semua syaitan itu mengganggu manusia. Sama ada syaitan manusia dan syaitan jin. Sama je. Kita minta Allah Ta'ala lindungkan kita, Allah Ta'ala peliharakan kita dalam urusan agama dan urusan dunia semua sekali. Urusan agama jangan syaitan ganggu. Urusan dunia jangan syaitan ganggu. Urusan dunia dia ganggu juga. Supaya dunia yang haram, dunia yang kacau, dunia yang merosakkan kita walaupun benda dunia. Dunia adalah jambatan untuk menuju ke negeri akhirat. Kita minta tolong dengan Tuhan supaya menghalang syaitan ini, yang jahat ini, yang dikutuk ini. Jangan kacau, jangan ganggu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disunatkan kita baca pada tiap-tiap nak baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan disunatkan bila kita mimpi yang kacau-kacau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disunatkan bila ada apa-apa gangguan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulangi. Macam-macam disebut dalam hadis Nabi membaca bila sembahyang di waktu malam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Takut panjang sangat tak erti pula. Memang Nabi ada baca
Nabi baca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui dari syaitan yang direjam, daripada segala hasutannya, bisikannya, gangguannya, yang nampak, yang tak nampak, semua sekali. Itu maknanya. Kalau dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja pun dah cukup. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang mengganggu aku, khususnya dalam hubungan aku dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan aku dengan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bismillah, dengan nama Allah. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang banyak. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah, nama-nama yang paling baik. Nama-nama yang paling baik 99 disebut dalam Sunan At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain ada lagi nama-nama lain. Dalam Taurah ada nama lain. Dalam Injil ada nama lain. Ada nama-nama yang lain di sisi malaikatnya, di sisi Allah Ta'ala. Banyak nama-nama yang baik bagi Allah Ta'ala. Al-Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna. Bagi Allah nama-nama yang paling baik. Di antara semua nama-nama itu, yang paling besar ialah Allah. Perkataan Allah, lafzul jalalah, nama yang paling besar di kalangan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini nama yang paling besar. Namanya. Yang tak boleh nak terjemah dengan apa bahasa sekalipun. Maka dipilih kita memulakan kerja-kerja yang baik. Nak mulakan kerja-kerja yang baik, kerja-kerja yang sunat, kerja-kerja yang harus untuk mendapat berkat, disunatkan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali yang dikhususkan untuk memulakannya dengan kalimah yang tertentu. Memulakan khutbah dengan Assalamualaikum. Memulakan semayang dengan Allahu Akbar. Memulakan semayang Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Semayang dimulakan Allahu Akbar. Itu khusus, kita kena faham. Bukan mula dengan Bismillah. Mula dengan Bismillah semayang pun bukan jadi batal semayang. Cuma tak kena lah. Tak kena dengan permulaan itu. Permulaan khutbah dengan Assalamualaikum. Khutbah tak dimulakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Bismillah, dengan nama Allah aku bukakan, aku mulakan kerja aku. Kalau baca Quran lah. Dia mulakan baca Quran dengan surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah. Allah nama yang paling besar sekali, yang paling hebat. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kita akan baca tafsirannya akan datang. Di mana disebut di dalam ayat-ayat yang pertama diturunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama yang turun kepada Nabi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka di sini kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kerana Tuhan suruh baca ayat dia, ilmu dia dengan nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama dia yang mulia, nama dia yang maha tinggi, yang maha suci daripada segala kekurangan, yang tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dibacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni mempunyai nama-nama yang banyak. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Al-Syafiyah, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Al-Hamdu. Itu nama surah Al-Fatihah. Al-Qurtubi sebut dalam tafsir dia ada 12 nama surah Al-Fatihah ni. 12 nama. Ulama beri nama. Di antaranya Asy-Syafiyah yang menyembuhkan. Pasal apa dia begitu? Penuh. Dalam satu riwayat Asy-Syafiyah ataupun Al-Wafiyah. Dalam satu riwayat
sahabat-sahabat Nabi yang Nabi tugas pergi satu tempat, ada balik singgah, berhenti kerana perjalanan jauh. Tiba-tiba orang Badui mari. Orang Badui mari kata, ada orang kampung dia yang ketik binatang biasa. Dak nak cari obat. Dak sembuh. Dak nak cari obat. Lalu seorang sahabat pun pergi. Pergi, duduk. Hilang lalu sakit. Hilang. Sain datang baca apa? Baca Fatihah je dia. Kita tak nak ludah dia apa? Tu mungkinlah hati kita lagi mana tak tahu. Lalu dia beri kambing. Bahah pula boleh ambil upah ke tak ni? Boleh ambil upah tak ni, orang beri upah ni? Kata kawan ni, ambil pergi lah, meleh bakat makan. Tak dia apa? Lalu meleh bakat makan kambing itu. Balik cerita ke Nabi. Nabi kata memanglah Al-Fatihah ni ialah Asy-Syafiyah yang menyembuhkan. Memberi berkat yang sangat besar. Dah kami makan, Nabi kata makanlah, ambil lah. Nabi kata di sini ulama bahah pula boleh ambil upah dah mengajar Quran, boleh ambil upah dah. Bahah pula memang suka bahah nak macam mana? Suka balah. Yang pentingnya kerja-kerja yang baik. Kerja yang baik, kita nak ambil upah pada apa? Tak mahu ambil upah pada apa? Kalau ambil upah pun boleh, pahala pun boleh. Kalau nak ambil upah pun boleh pahala, tetap dapat. Tak dinafikan. Anak sedekah upah tu, boleh pahala pula. Tak jadi masalah kepada kita. Maka Al-Fatihah surah yang sangat hebat. Mengikut riwayat daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni ialah sahabat yang alim dalam Al-Quranul Karim. Sehingga malaikat diberi turun temu dengan Nabi, wahai Muhammad, membaca surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Membaca depan Ubay. Lalu Nabi pun panggil Ubay. Kata Nabi, Tuhan suruh aku baca surah ni depanmu. Suruh baca depanmu. Ubay kata, Tuhan sebut nama saya. Kata Ubay. Yalah, Nabi kata. Nangis Ubay. Kejut. Tuhan sebut nama dia. Ini menunjukkan kealiman Ubay bin Ka'ab dalam ilmu Al-Quranul Karim. Sehingga dia akui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku peristiwa pula. Orang baca Quran. Baca Quran, Ubay kata, tak betul, makhrakmu tak kena. Tak kena makhrakmu ni. Ubay kata. Akhirnya orang tu baca depan Nabi. Baca depan Nabi, Nabi kata betul dah. Sedih Ubay pula. Sudah kerja dah. Dia ni baca dah betul. Tengok makhrak dia tak kena. Orang Badui baca macam-macam lah. Sok jadi sing lah, macam-macam nak sebut. Ra tak boleh jadi ring. Itu orang Badui. Macam-macam. Aku kata tak kena. Maka Ubay pun sedih. Nabi kata, wahai Ubay, Tuhan turun Quran tu dengan berbagai-bagai lughat, berbagai bahasa yang Tuhan izinkan. Pada mereka yang tak boleh baca mereka itu. Orang Arab ada pelak dia masing-masing. Orang Arab pun ada pelak masing-masing. Melayu duk Arab ni lagi pelak lah. Hak Melayu ni. Kat kita pula hak Melayu ni pula duk tegur Fatihah sama-sama kita lebih pada Arab lagi pula. Siapa tak sah sembahyang, tak kami sembahyang Jumaat. Siapa tak sembahyang Jumaat, pasal apa? Tak cukup 40. Kerana tiap-tiap orang 40 tu nak kami cukup Fatihah dia. Dah dia diri, kami tak dia diri. Dia diri, kita baca tengok. Ni dia. Yang boleh pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat perbahasan pun antara ulama fiqh dan ulama tajwid. Ulama fiqh bahas dari segi hukum. Ulama fiqh tak jadi masalah. Ulama fiqh kata, kalau orang tu dia baca tak kena, tidak dapat tak ubah makna dia, tak sabar ubah makna, tak jadi salah. Sah sembahyang. Kita sembahyang di belakang dia pun sah. Jangan jadi kelahi dengan sebab bacaan-bacaan di dalam masjid. Ulama tajwid pula kata tak boleh. Jadi memang ulama tajwid dengan fiqh ni tak belaga daun. Kalau nak suruh belaganya, belajar belaka. Tajwid pun belajar, fiqh pun belajar juga.
Ada cerita-cerita ni orang reka. Jadi dalam tajwid tanya orang ngaji pekoh. Dia tanya mim mati temu dengan hamzah hukum apa? Dia tanya mim mati jumpa dengan hamzah. Hukum apa? Orang ni ngaji pekoh. Orang ni kata wajib atas hamzah ni ambil mim mandi kapang tanah. Mim mati temu dengan hamzah. Boleh tajwid dengan pekoh. Tak belaga. Jadi jangan bahas, kena belajar belaka ilmu ni barulah selesai masalahnya. Jadi Fatihah ni insya-Allah minggu depan ni kita baca tafsir dia ayat-ayat pertama. Wallahu a'lam.